Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton. Kembali lagi kita di dalam rancangan Malaysia hari ini yang akan membincangkan tentang tajuk yang sangat menarik, iaitu teknologi AI pemangkin ketidaktanggungjawaban individu. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Nur Nabilah Hanis binti Azman. Saya merupakan pelajar jurusan Sains dan Teknologi Makanan yang akan menjadi pengacara untuk rancangan kita pada kali ini. Terdapat 4 tetamu jemputan yang cukup hebat dan berpengalaman yang dijemput khas untuk bersama-sama berkongsi pendapat mereka dan membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Tetamu yang pertama ialah Ustaz Muhammad Syahir Elmi bin Saiful Bahari, seterusnya Dr. Nur Najwa binti Zainuddin, Profesor Madya Nur Edina binti Muhammad Zaini, dan yang terakhir ialah Ustazah Nur Ain Nabiha binti Sidi. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya bertanyakan soalan kepada para tetamu jemputan kita, marilah kita bersama-sama menyaksikan sedutan kaji selidik yang telah disediakan oleh wartawan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pada pendapat Puan, bagaimanakah teknologi AI menjadi pemangkin kepada ketidaktanggungjawaban individu? Kekurangan kesedaran mereka tidak sedar dengan akibat yang disebabkan oleh tindakan menyalahgunakan AI akan mendorong kepada kesan-kesan terhadap orang lain. Pada pendapat saya, masyarakat tidak beretika dalam melakukan tugas, menyebabkan mereka tidak bertanggungjawab dan mengambil kesempatan menggunakan AI untuk tujuan yang tidak baik. Pada pendapat saya, individu mementingkan diri sendiri. Contohnya, menggunakan AI untuk mengugut seseorang dengan gambar yang tidak senonoh dan memaksa mereka untuk membayar bagi mengelakkan gambarnya tersebar. Kerana AI adalah di atas talian, mereka tidak takut untuk menggunakan AI dengan cara yang salah kerana sukar untuk ditangkap. Baik, terima kasih. Sama-sama. 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 Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan agenda kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan serba sedikit berkenaan topik kita pada hari ini. Pertama sekali, teknologi AI atau Artificial Intelligence ini, atau dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai kecerdasan buatan, merupakan sebuah bentuk teknologi sains yang dapat menjadikan sesuatu mesin ataupun sistem beratur cara mempunyai kecerdasan yang hampir serupa seperti manusia. Teknologi AI ini mampu menjalankan tugas dan fungsi yang hampir sama seperti pemikiran manusia. Teknologi AI ini juga digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang di dunia seperti bidang perubatan, perdagangan elektronik dan kejuruteraan untuk membantu manusia menyelesaikan segala tugasan dengan lebih mudah dan cepat. Namun, teknologi yang semakin berkembang ini dapat mendatangkan kemudaratan kepada manusia sekiranya ianya disalahgunakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa inna likulli imri'in ma nawa." Yang bermaksud, sesungguhnya setiap orang memperolehi apa yang diniatkan. Sekiranya kita menggunakan teknologi AI ini dengan niat yang baik dan murni, maka kita juga akan memperolehi kebaikan. Manakala sekiranya kita menggunakan teknologi AI ini dengan niat yang buruk, maka kita akan mendapat kemudaratan kepada diri kita sendiri. Antara contoh penggunaan teknologi AI dalam kehidupan ialah aplikasi Global Positioning System atau lebih mesra dikenali sebagai GPS yang dapat membantu manusia dengan menunjukkan laluan yang terbaik semasa perjalanan di atas jalan raya. Tanpa membuang masa, saya akan mengajukan soalan saya yang pertama kepada tetamu jemputan kita, Ustaz Muhammad Syahir Elmi bin Saiful Bahari. Apakah pendapat Ustaz tentang topik kita pada hari ini, iaitu teknologi AI pemangkin ketidaktanggungjawaban individu? Terima kasih. Jadi, pertama sekali kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan AI. AI ini adalah Artificial Intelligence, di mana ia memberikan kemampuan kepada mesin untuk membuat tugas tanpa bantuan manusia. Jadi, AI ini ada banyak kebaikan, namun ada juga manusia yang tidak bertanggungjawab dan menggunakannya dengan cara yang salah. Antara pemangkinnya adalah, yang pertama, AI ini khususnya dibuat secara online atas talian. Jadi mereka tidak takut untuk melakukannya
dengan cara yang salah kerana susah untuk dikenal pasti. Yang kedua adalah mereka menggunakan AI untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai contohnya, mereka menggunakan AI itu untuk mengedit gambar seseorang melakukan perkara yang tidak senonoh dan mengugut mereka untuk membayar. Yang ketiga adalah kerana mereka tidak bertanggungjawab dan tidak beretika. Jadi, mereka memandang rendah dan tidak bertanggungjawab semasa menggunakan AI. Dan yang terakhir adalah mereka tidak sedar akan bahaya yang dibawa oleh AI ini. Jadi, mereka tidak sedar bahawa AI ini boleh melakukan dan menyebabkan kerusuhan dan pergaduhan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih di atas pendapat yang bernas tersebut Ustaz Muhammad Syahir Elmi bin Saiful Bahari. Seterusnya saya akan mengajukan soalan saya yang kedua kepada Dr. Nur Najwa binti Zainuddin. Okey doktor, pada pendapat doktor, apakah faktor yang menyumbang kepada permasalahan teknologi AI ini? Terima kasih saudari pengerusi majlis. Pada pendapat saya, antara faktor yang menyumbang kepada permasalahan teknologi AI adalah individu yang mengutamakan jalan mudah. Individu memilih jalan mudah tanpa mengambil kira kemungkinan akibat yang membawa kepada tindakan yang tidak bertanggungjawab, dan juga individu mungkin tidak meluangkan masa untuk menyesuaikan tetapan AI berdasarkan keperluan khusus mereka yang berpotensi membawa kepada hasil yang tidak optimum dan penggunaan teknologi yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, individu yang meletakkan sepenuh kepercayaan kepada teknologi AI. Orang ramai mungkin membina kepercayaan buta kepada sistem AI dengan menyangkakan bahawa teknologi ini tidak boleh salah. Hal ini boleh menyebabkan individu mengabaikan tanggungjawab mereka sendiri dan mengikut idea yang disarankan oleh AI secara membuta tuli tanpa penilaian kritikal. Selepas itu, tiada had limit dalam penggunaan teknologi AI. Kebebasan dalam penggunaan teknologi AI yang tiada had, ia mengurangkan halangan bagi individu untuk penyalahgunaan teknologi. Ketiadaan had boleh menggalakkan individu terlibat dalam aktiviti yang tidak beretika atau berbahaya tanpa rasa takut akan kesannya. Akhir sekali, kekurangan pemahaman teknikal terhadap penggunaan teknologi AI boleh menyebabkan penyalahgunaan. Tanpa perhatian yang mencukupi, individu mungkin mengalami kesukaran memahami cara menggunakan teknologi AI secara berkesan dan tanggungjawab, menyebabkan peningkatan penyalahgunaan teknologi AI. Hal ini menyebabkan mereka membuat keputusan berdasarkan maklumat yang membawa kepada tingkah laku yang tidak bertanggungjawab. Juga, individu mungkin terlepas pandang atau tidak menyedari implikasi privasi mengakibatkan perkongsian maklumat sensitif dengan cara yang menjejaskan privasi. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih doktor di atas pandangan doktor tersebut. Sekarang kita akan bertanyakan soalan kepada tetamu jemputan kita yang seterusnya, iaitu Profesor Madya Nurhidina binti Muhammad Zaimi. Baiklah, bolehkah Prof jelaskan dengan lebih terperinci tentang kesan permasalahan teknologi AI ini terhadap setiap individu? Terima kasih kepada pengacara kita, Cik Hanis. Tak dapat dinafikan bahawa teknologi kecerdasan buatan atau AI mempunyai kesan yang ketara terhadap kehidupan manusia pada masa ini. Namun berhati-hati kerana ada sesetengah pihak yang begitu taksub dengan teknologi moden ini sehingga menyalahgunakannya. Maka saya akan jelaskan kesan permasalahan teknologi AI terhadap setiap individu. Kesan yang pertama, penyebaran bahan media palsu. Suatu masa dahulu, kita terbiasa dengan istilah Photoshop. Kebelakangan ini pula, video, gambar dan audio deepfake membanjiri media sosial. Istilah deepfake adalah gabungan daripada deep learning, pelajaran mendalam dan fake palsu. Algoritma deep learning ini menggunakan teknologi AI dalam menggodam pengekodan ekspresi wajah, gerakan dan elemen suara untuk menggantikan penampilan seseorang dengan individu yang berbeza. Situasi bertambah buruk apabila kecanggihan AI ini menyebabkan penonton sukar untuk membezakan sama ada kandungan itu benar atau tidak. Tujuan deepfake cenderung ke arah keburukan seperti pornografi, membuli serta memeras ugut seseorang. Maka, kita perlulah berwaspada. Kesan yang kedua, memupuk tabiat malas berusaha. ChatGPT merupakan model bahasa yang dibangunkan oleh OpenAI berdasarkan struktur GPT, Generative Pre-trained Transformer.
Kebolehan ChatGPT menjawab pelbagai soalan dalam pelbagai bidang dan mencipta pengatur caraan kod komputer menimbulkan risiko kepada kalangan pendidik. Isu plagiarism iaitu menggunakan idea orang lain tanpa memberikan kredit kepada pemilik semakin meningkat. Dan perkara ini amat membimbangkan kerana prestasi pelajar yang sebenar tidak dapat ditentukan, tidak mengaplikasikan pemikiran kritis dan sumber rujukan menjadi terhad sekiranya pelajar bergantung harap pada teknologi AI semata-mata. Kesan yang ketiga, penggodaman dan penipuan scam yang berleluasa. Kini, penggodaman dan penipuan dalam talian beralih kepada teknologi AI bagi mencipta perisian palsu, mendraft email pancingan data yang meyakinkan, phishing dan sebagainya. Isu privasi dan keselamatan. Contohnya, ChatGPT boleh membuka ruang kepada pelaku cyber untuk mencuri data peribadi seperti identiti diri atau maklumat kewangan semasa proses penggunaannya. Selain itu, sebuah portal berita melaporkan seorang scammer di China berjaya memindahkan 4.3 juta yuan. Dengan menggunakan teknologi AI, penjenayah dapat mengakses suara dan muka beliau dengan orang yang dikenali mangsa semasa mereka membuat panggilan video. Kesan yang terakhir ialah percetusan isu perkauman dan keagamaan. Salah laku teknologi AI daripada setengah individu yang tidak bertanggungjawab telah menggugat keselamatan dunia, terutamanya pelibatan dalam aktiviti terorisme, persenjataan dan peperangan. Baru-baru ini, teknologi AI menerusi facial recognition system telah digunakan secara meluas untuk tujuan yang bersifat perkauman seperti mengesan, menjejaki dan mengawal etnik Uyghur yang merupakan komuniti besar umat Islam di China. The New York Times turut mengklasifikasikan isu ini sebagai ancaman eksistensial kepada demokrasi. Tidak menghairankan pada masa akan datang, teknologi AI ini boleh disalahguna untuk mengesan dan menindas manusia berdasarkan faktor demografi seperti warna kulit, bangsa, etnik, agama atau jantina di masa hadapan. Semoga kita bersama-sama menggunakan teknologi AI ini dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan sejagat. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya di atas pandangan tersebut. Sekarang kita akan teruskan rancangan kita dengan mendengar pendapat daripada tamu jemputan kita yang terakhir, iaitu Ustazah Nur Aina Biha binti Sidi. Okey Ustazah, apakah pandangan Ustazah tentang cara untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan teknologi AI ini? Terima kasih kepada saudari moderator Cik Nabila Hanis kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pendapat dalam rancangan ini. Baiklah, hadirin sekalian, firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 6 yang mahumnya, sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini menyimpan pelbagai penyelesaiannya yang tersendiri. Begitu juga bagi isu permasalahan mengenai teknologi AI ini, sudah tentu ada penyelesaiannya. Baiklah, para penonton yang saya hormati sekalian, terdapat pelbagai strategi yang dapat dilakukan bagi menangani masalah dan cabaran yang berkaitan dengan teknologi AI ini. Dan antaranya adalah dengan pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat berkenaan teknologi AI. Pendidikan mengenai AI perlu ditingkatkan di semua peringkat masyarakat. Contohnya, program-program kesedaran yang mengajar masyarakat tentang risiko dan manfaat teknologi AI ini. Ini akan membantu masyarakat agar menjadi pengguna AI yang lebih bertanggungjawab. Selanjutnya, pembangunan modal insan juga signifikan dalam menyelesaikan masalah ini. Adalah penting untuk memberikan tumpuan kepada kemahiran yang membezakan manusia daripada teknologi. Contohnya, kemahiran kreativiti, empati dan pemikiran kritis. Sebagai contoh dalam pendidikan, kita boleh memberi penekanan kepada membangunkan kemahiran kreativiti dan penciptaan. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Kerajaan perlu mengambil langkah proaktif dalam merangkumi isu-isu keselamatan dan privasi berkaitan dengan penggunaan AI.
Contohnya membentuk dasar-dasar yang memberi panduan yang jelas tentang pembangunan dan penggunaan AI itu sendiri. Akhir sekali, kita perlu menggalakkan kepelbagaian sumber dan bahan rujukan. Ini bermakna kita tidak sepatutnya bergantung sepenuhnya kepada teknologi AI. Antara sumber dan bahan rujukan termaksudlah buku-buku teks, jurnal akademik, kajian kuantitatif dan kualitatif serta kumpulan data yang relevan. Melalui kepelbagaian sumber ini, kita akan memperoleh kemampuan untuk mendapatkan maklumat yang mendalam, menyokong pembelajaran kendiri dan menggalakkan pemikiran kritis tanpa perlu bergantung kepada teknologi AI. Baiklah, terima kasih di atas cara penyelesaian masalah tersebut. Demikianlah tadi perbincangan yang amat menarik berhubung dengan faktor, kesan dan cara penyelesaian masalah untuk permasalahan yang berkaitan dengan teknologi AI. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk merumuskan topik kita pada hari ini, iaitu teknologi AI pemangkin ketidaktanggungjawaban individu. Secara ringkasnya, memang tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan teknologi AI atau teknologi kecerdasan buatan ini dapat meringankan beban manusia dengan membantu manusia dalam melakukan pelbagai pekerjaan yang melampaui kemampuan manusia. Namun demikian itu, kita perlulah menjadi seorang individu yang bijak dan berhemah dengan meletakkan batasan terhadap penggunaan teknologi AI ini berpandukan kepada 5 teras maqasid syariah yang merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia, supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya sebarang kemudaratan dan permasalahan bukan sahaja kepada diri sendiri, bahkan kepada orang lain, agama, harta, nyawa, keturunan dan juga akal fikiran manusia. Maksud hadis Nabi SAW, hikmah kebijaksanaan merupakan harta yang hilang milik orang mukmin, di mana sahaja dia dapatinya maka dialah yang paling berhak ke atasnya. Riwayat Al-Tirmizi. Sehubungan dengan itu, peranan pelbagai pihak amatlah diperlukan bagi memastikan penggunaan dan pelaksanaan AI ini mampu memberikan manfaat secara berterusan kepada pembangunan negara kita. Maka dengan itu, tamatlah rancangan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua tetamu jemputan kita pada hari ini kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga segala ilmu yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak lupa juga saya mewakili semua tetamu jemputan kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton di rumah yang sudi menyaksikan rancangan ini daripada awal sehingga akhir. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Sampai kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.